Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru-baru ini mendapat soalan yang bagus, iaitu apakah cara dan bacaan bagi sujud tilawah. Memandangkan sujud tilawah ini mungkin sesuatu yang asing atau baharu bagi sebahagian, maka saya akan jawab soalan ini secara panjang lebar. Ini kerana di kalangan orang-orang yang membaca Al-Quran mungkin ada yang tidak tahu tentang sujud tilawah. Ada yang tahu tetapi tidak sujud kerana tidak pasti cara dan bacaannya. Dan yang ketiga, ada yang melakukan sujud tilawah dengan pelbagai tambahan yang tidak berasal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayuh kita mulakan. Pertama, apakah sujud tilawah? Sujud tilawah ialah melakukan sujud apabila membaca ayat sajdah. Oleh itu, sujud tilawah juga disebut sebagai sujud sajdah. Ia dinamakan ayat sajdah kerana dalam ayat tersebut ada kaitan dengan perbuatan ataupun ibadah sujud kepada Allah. Ayat-ayat sajdah dapat dikenali dengan tanda yang terdapat pada ayat itu, baik Al-Quran versi bercetak maupun versi elektronik. Contoh ayat sajdah ialah ayat terakhir surah An-Najm, surah yang ke-53. Gambar pertama yang saya tunjuk sekarang ini ialah Al-Quran versi bercetak. Untuk sama-sama kita kenal tanda ayat sajdah itu. Gambar kedua pula ialah Al-Quran versi aplikasi phone saya sendiri. Kita boleh lihat tandanya bagaimana. Maka dalam video ini, apabila saya sebut sujud tilawah, ia juga bermaksud sujud sajdah. Al-Quran cetakan berbeza atau aplikasi yang berbeza akan memberikan tanda yang berbeza. Namun setahu saya semuanya akan memberi tanda apabila sampai ataupun apabila ia adalah ayat sajdah. Baik, kedua, apakah dalil anjuran sujud tilawah? Dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 115, atau penomboran lain hadis nombor 81 ya. Ayuh sama-sama kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailahu. Wa fi riwayati Abi Quraib ya waili umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyan naru. Bermaksud, apabila anak Adam, yang ini manusia ya, membaca ayat as-sajdah lalu sujud, syaitan pergi menyendiri sambil menangis dan berkata, celakalah. Atau dalam satu riwayat lain oleh Abu Quraib, syaitan berkata, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud lalu dia sujud, maka baginya syurga. Sementara aku disuruh sujud, lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Dalil kedua ialah hadis riwayat dalil kedua ialah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1017, atau penomboran lain hadis nombor 1079 ya, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratal lati fiha sajadatu fayasjudu fanasjudu hatta ma yajidu ahaduna makanan limaudi'i jabahatihi. Bermaksud Nabi SAW membaca surah yang ada dalamnya ayat sajdah, maka baginda sujud dan kami pun ikut sujud bersama baginda sehingga seseorang kami tidak memperoleh tempat untuk sujud
kerana bersesak-sesak. Sebab yang ini bukan dalam saf solat. Maknanya mereka sedang duduk keliling Nabi SAW. Nabi baca dan sujud, maka mereka pun sujud sama sampai bersesak-sesak jadinya. Ya. Dalil kedua ni kena ingat. Ya, ingat baik-baik ya, kerana ia juga menjadi dalil kepada beberapa perkara lain dalam topik sujud tilawah ini ya. Okey. Dalil ketiga ialah hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sujud. Maka yang dimaksudkan bukan sahaja memperbanyakkan solat sunat, sebab salah solat ada sujud kan, tetapi juga sujud tilawah. Salah satu daripada hadis tersebut ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 753, atau penomboran lain hadis nombor 488 daripada Thauban radhiyallahu anhu, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang dapat memasukkannya ke syurga atau amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bi kasratis sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Bermaksud, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah, kerana tidaklah kamu melakukan satu sujud kepada Allah, melainkan dengannya Allah mengangkat satu darjatmu dan menghapuskan dengannya daripadamu satu kesalahan. Okey, jadi itu dalil-dalil anjuran untuk sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Ketiga, apakah hukum melakukan sujud tilawah apabila membaca ayat sajadah? Jumhur atau majoriti ulama berpendapat hukumnya sunat, sementara segelintir berpendapat hukumnya wajib. Dalil jumhur ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1010, atau penomboran lain hadis nombor 1072, di mana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menceritakan annahu qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi, yakni surah An-Najm. Pada zaman para sahabat dulu, surah-surah kebanyakannya tak ada nama. Ia dikenali dengan perkataan pertama ataupun ayat pertama surah itu ya. Jadi annahu qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha. Bermaksud bahawasanya dia, yakni Zaid bin Thabit, pernah membaca di hadapan Nabi SAW surah An-Najm. Maknanya Nabi menyemak bacaan beliau dan baginda tidak sujud padanya. Ingat tak tadi saya tunjukkan gambar bahawa ayat terakhir surah An-Najm adalah ayat sajdah. Ingat tak? Tetapi dalam hadis ini Zaid bin Thabit menerangkan Rasulullah SAW tidak sujud apabila beliau membaca ayat terakhir itu. Ini menunjukkan hukum sujud tilawah adalah sunat dan bukannya wajib. Jika wajib, sudah tentu baginda akan sujud. Dalil kedua ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam sahihnya, hadis nombor 1015, atau penomboran lain hadis nombor 1077, di mana agak panjang saya baca terjemahannya sahaja. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu hari Jumaat membaca surah An-Nahl di atas mimbar. Apabila sampai ayat sajdah, iaitu ayat ke-50, beliau turun dari mimbar dan sujud. Dan orang ramai pun sujud juga. Namun pada hari Jumaat berikutnya, beliau membaca lagi. Sehingga apabila sampai ke ayat sajdah, beliau tidak sujud. Sebaliknya berkata, wahai manusia, sesungguhnya kami membaca ayat sajdah. Maka sesiapa yang sujud, maka benarlah dia. Namun sesiapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa ke atasnya. Dan Umar radhiyallahu anhu tidak sujud.
Kemudian dalam hadis yang sama juga, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma menambah ataupun berkata, maksudnya sesungguhnya Allah tidak memfardukan, tidak mewajibkan sujud kecuali bagi sesiapa yang mahu melakukannya. Demikianlah dua dalil bagi menunjukkan bahawa sujud tilawah tidak wajib tetapi sunat hukumnya. Meskipun sunat, sangatlah dianjur kita melakukannya, sebagaimana hadis yang pertama tadi, syaitan dia sangat benci kepada ibadah sujud kerana dahulunya apabila dia diperintahkan untuk sujud, dia enggan sujud, lalu dia menyesal. Tetapi dia pula tengok anak Adam, yang ini kita umat Islam sujud ini boleh jadi kita banyak sujud dalam solat fardu, dalam solat sunat, dan juga sujud tilawah apabila membaca ayat Quran dan kita sampai kepada ayat-ayat sajdah. Dan bila kita tahu perkara ni, bila kita baca ayat sajdah, bila kita baca Al-Quran dan sampai kepada ayat sajdah, syaitan akan datang membisik dalam diri kita, tak payah sujud lah. Alah, susah lah kau nak sujud, kau tengah duduk apa semua ni. Alah, kau tak tahu bacaannya tu macam mana, tak payah sujud lah. Dia akan membisik kepada kita untuk tak payah sujud. Jadi kita tahu itu adalah bisikan daripada syaitan. Baik, perkara keempat, cara sujud tilawah. Yang ini penting kerana ada yang mengajar bahawa sujud tilawah, cara sujud tilawah ialah umpama orang yang sedang solat, yakni dia kena dalam keadaan wudu, berdiri menghadap kiblat, melafazkan niat, takbir, kemudian turun sujud dan memberi salam ke kanan dan ke kiri. Ada juga tambahan atau kekurangan, tambahan ataupun kurang daripada tu, ya. Sebenarnya sujud tilawah bukanlah solat, dan orang yang melakukan sujud tilawah bukanlah sedang solat. Oleh itu, apabila kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang kita baca di awal tadi, yang saya suruh ingat tu, apabila baginda membaca ayat sajdah, baginda terus sujud. Para sahabat pun ikut sujud bersama baginda. Okey, ingat tak hadis tu? Tak apa, kita ulang kaji balik, yang maksudnya Nabi SAW membaca surah yang ada dalamnya ayat sajdah, maka baginda sujud dan kami, yakni para sahabat, ikut sujud bersama baginda sehingga seseorang kami tidak memperoleh tempat untuk sujud kerana bersesak-sesak. Seandainya Rasulullah SAW bertakbir terlebih dahulu, menghadap kiblat terlebih dahulu, berdiri terlebih dahulu, kemudian baru turun sujud, kemudian memberi salam dan sebagainya, sudah tentu, sudah pasti para sahabat radhiyallahu anhum akan menerangkannya. Tetapi yang diterangkan oleh para sahabat apa? Baginda terus sujud dan mereka juga terus sujud. Demikian juga hadis sahih Al-Bukhari yang kita baca tadi, di mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang membaca surah An-Nahl di atas mimbar pada hari Jumaat. Beliau apabila sampai kepada ayat sajdah terus turun sujud. Apabila sampai ayat sajdah tu, ya. Jika kita semak hadis-hadis ini dan juga yang lain-lain, tiada takbir, tiada berdiri menghadap kiblat, tiada melafazkan niat, dan macam-macam lagi lah sehingga kena memberi salam, ya. Mungkin ada tambahan, mungkin ada kekurangan sebab mereka mengkiaskannya kepada ibadah solat. Padahal kita bukannya menolak kias, tapi kias ni untuk perkara-perkara baharu yang berlaku. Adapun sujud tilawah, sujud sajdah ni sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Maka tak perlu hendak dikias-kiaskan kepada solat apabila Rasulullah sendiri SAW tidak mengkiaskannya kepada solat. Ini kena dengar baik-baik. Kerana kita maklum sebahagian orang tu sel-selnya tak berhubung, dia akan berkata apa? Tengok mereka tu menolak kias. Kita bukan menolak kias, tapi kita menggunakan kias pada tempatnya yang betul. Okey? Jadi sujud tilawah hanyalah sujud, ia bukan umpama orang yang hendak melaksanakan ibadah solat. Dan sujud tilawah itu pula hanya sekali sujud saja, bukannya dua kali. Oleh itu, jika seseorang itu membaca Al-Quran secara berdiri, apabila sampai ayat sajdah, maka dia terus
turun sujud. Apabila seseorang itu membaca Al-Quran sambil duduk, apabila sampai ayat sajdah, maka dia terus sujud. Macam katakan saya sekarang ni sedang duduk, membaca Al-Quran daripada handphone saya, sampai ke situ, letak handphone di tepi dan terus turun sujud. Okey? Kalau sedang berdiri pun tak apa, terus turun sujud. Apabila keadaan tidak membolehkan dia untuk sujud, seperti sedang membaca Al-Quran sambil duduk di kerusi kenderaan awam, kapal terbang ke kereta api, ke monorail, LRT apa, maka cukup dia menundukkan badan dan kepala sebagai isyarat sedang sujud. Sebab kalau nak sujud di lantai kereta api tu mungkin kotor pula, kan? Baik. Adapun wuduk, maka ia bukan syarat sujud tilawah. Jika seseorang itu sudah memang dalam keadaan berwuduk, maka dia terus sujud tilawah. Jika seseorang itu berpegang kepada pendapat tidak perlu wuduk apabila memegang mushaf atau dia membaca Al-Quran daripada alat peranti, maka dia tidak perlu pergi mengambil wuduk untuk melakukan sujud tilawah. Satu catatan sisi, tentang memegang mushaf, terdapat khilaf di kalangan ulama tentang hukum memegangnya ketika hadas kecil ataupun haid. Namun ini semua merujuk kepada mushaf. Mushaf ni Al-Quran yang bercetak tu. Apabila kita membaca Al-Quran daripada alat peranti seperti phone, tablet, iPad, maka boleh saja meskipun dalam keadaan hadas kecil ataupun haid. Oleh itu saya ulangi, apabila membaca Al-Quran dan sampai ke ayat sajdah, lalu seseorang itu ingin sujud tilawah, dia terus sujud. Tidak perlu, bahkan bukanlah satu keutamaan, mahupun anjuran. Sebab nanti ada pula orang kata, bukankah lebih baik menghadap kiblat? Bukankah lebih baik bertakbir? Bukankah lebih baik membaca lafaz niat? Tak. Ini adalah ibadah. Kalau kamu nak kata lebih baik, bawa dalil. Sebab kalau kamu kata lebih baik, jadi Nabi yang sujud yang kita baca hadis-hadis tadi, Umar ke apa, sujud tanpa takbir, tanpa menghadap kiblat, tanpa apa semua tu, dia orang ni buat benda tak baik lah, kan? Jadi maka sekali lagi tidak perlu bahkan bukanlah satu keutamaan, mahupun anjuran untuk melakukannya seperti ibadah solat. Yang ini menghadap kiblat, melafazkan niat, berdiri, bertakbir, memberi salam dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang tadi saya kata pada mula-mula tadi, bila sampai ataupun bila membicarakan tentang sujud tilawah, sujud sajdah ni, ada yang tak tahu langsung tentangnya, ada yang tahu tapi tak tahu caranya, tak pasti caranya, tak pasti bacaannya. Lalu dia tak buat langsung, atau ada orang yang buat dengan tambahan-tambahannya. Ini yang saya maksud dengan tambahannya tu. Sujud tilawah menjadi umpama sujud untuk solat. Okay? Cara sujud tilawah hanyalah sujud dengan sekali sujud. Kesamaan. Okay, sujud tilawah ni ada kesamaan dengan solat, yang ini hanya pada dua perkara. Pertama adalah posisi atau bentuk badan, tangan, kaki, lutut tu apabila sujudnya, maka posisi badan ketika sujud tilawah sama seperti posisi badan ketika sujud dalam solat. Kedua ialah bacaan. Okey, bacaan ketika sujud tilawah, dan ini membawa kita ke perbincangan seterusnya, yang ini perbincangan kelima. Yang ini bacaan dalam sujud tilawah. Okey, bacaannya jangan terkejut, adalah sama seperti bacaan dalam solat ketika sujud, iaitu Subhana Rabbiyal A'la. Di sana terdapat juga beberapa bacaan lain yang lebih panjang, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 529, atau penomboran lain hadis nombor 580 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil laili. Okey, bermaksud adalah Rasulullah SAW berkata ataupun menyebut ketika sujud Al-Quran, yang ini sujud tilawah atau sujud sajdah apabila pada waktu malam. Apa yang baginda baca?
Maaf, apa yang baginda baca? Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Okey. Jadi ini daripada Sunan At-Tirmizi dengan darjat yang sahih. Terdapat juga beberapa bacaan lain ketika sujud tilawah. Jangan tanya saya, sebaliknya hendaklah belajar semak sendiri. Apakah bacaan-bacaan itu memiliki sumber daripada hadis-hadis. Yang saya dah bawa sekarang ni semua daripada hadis. Okey? Jika keliru, tak hafal, tak jumpa hadis ke apa, maka memadailah dengan bacaan yang pendek, yang ini subhana rabbiyal a'la sahaja. Yang itu tu saja. Kalau nak baca daripada Sunan Tirmizi ni pun boleh. Nak baca yang tersebar di buku-buku ke, yang ustaz duk ajar apa sebab tu, semak terlebih dahulu sumbernya. Alright. Sekarang kita masuk yang keenam. Okey, keenam. Jika seseorang sedang membaca Al-Quran dan sampai ke ayat sajdah, lalu dia melakukan sujud tilawah, apakah orang di sekelilingnya turut melakukan sujud tilawah? Jawapannya terbahagi kepada dua keadaan. Pertama, jika orang di sekelilingnya turut mengikuti bacaan, turut menyemak bacaan seperti majlis tadarus Al-Quran, sedang belajar Al-Quran, majlis sedang semak bacaan Al-Quran, maka mereka turut sujud bersama pembaca. Ini sebagaimana hadis yang kita baca di awal video. Ingat tak saya kata? Ingat hadis tu sebab kita akan gunakannya sebagai dalil. Yang maksudnya apa tadi? Nabi SAW membaca surah yang ada dalamnya ayat sajdah, maka baginda sujud dan kami para sahabat ikut sujud bersama baginda sehingga seseorang kami tidak memperoleh tempat untuk sujud kerana bersesak-sesak. Padahal yang membaca tu Rasulullah seorang. Tapi disebabkan para sahabat turut mendengar, turut mengikuti bacaan, maka apabila Rasulullah sujud, mereka pun sujud juga. Bahkan jika pembaca memilih untuk tidak sujud tilawah, sebab hukumnya sunat kan, orang yang mengikuti atau yang menyemak bacaan boleh memilih untuk sujud tilawah. Pembaca tak nak sujud, tak apa, kita dengar, kita sujud tilawah. Keadaan kedua, jika orang di sekeliling tidak mengikuti, tidak menyemak bacaan, maka dia tidak perlu ikut sujud bersama pembaca. Katakanlah kita di masjid. Alright, kita di masjid sementara menunggu azan, kan? Ataupun sudah azan, kita sedang menunggu iqamat. Kita baca Al-Quran, yang sebelah pun baca Al-Quran. Dia baca, dia sampai ayat sajdah, dia sujud. Kita tak ikut bacaan dia, jadi tak payah sujud sama. Okay? Sementara tunggu iqamat, jangan sembang, jangan buat perkara lara. Kita solat sunat qabliyah, kita baca Quran, kita banyakkan berdoa. Ya, jangan sia-siakan masa sebab itu adalah masa yang sebenarnya setiap masa pun sangat-sangatlah berharga bagi seorang Muslim. Ya. Okey, poin ketujuh. Adapun apabila imam membaca surah yang memiliki ayat sajdah di dalamnya, seperti solat subuh pada pagi Jumaat, maka saya memiliki video khas tentangnya. Dipersilakan merujuk ke sana. Namun di sini saya nak bagi beberapa tambahan di atas video tersebut. Yang ini yang pertama, tidaklah dianjurkan imam membaca surah yang memiliki ayat sajdah di dalamnya bagi solat yang sir atau perlahan seperti solat zuhur dan asar. Lalu dia turun untuk sujud tilawah. Ini kerana perkara tersebut mungkin mengelirukan makmum, di mana mereka tertanya-tanya, apakah hal imam ni tiba-tiba sujud? Mana rukuknya? Kan? Namun, okay, jika imam turun untuk sujud tilawah, hendaklah makmum juga turun untuk sujud tilawah. Jadi makmum kena peka bahawa yang apabila imam tu turun sujud, maknanya imam tadi membaca surah yang ada ayat sajdah di dalamnya. Surah yang saya masukkan di sini maknanya selepas Al-Fatihah, imam tu nak baca surah. Okay? Untuk solat zuhur dan asar, tidaklah dianjurkan, bukan nak kata haram, tidaklah dianjurkan membaca surah yang ada ayat sajdah. Kalau nak baca tak apa, tapi tak payah turun untuk sujud tilawah kerana ia akan mengelirukan sebahagian makmum. Sebahagian mungkin tahu, lalu dia pun ikut sama sujud. Sebahagian lain what's happening here. Okay, alright.
Jadi tidak dianjurkan. Bukan saya nak kata haram, tetapi tidak dianjurkan. Baik. Tambahan kedua, jika imam membaca surah yang memiliki ayat sajdah di akhirnya, ayat terakhir tu, seperti surah An-Najm, bagaimanakah sujud tilawahnya? Jadi ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pertama, imam rukuk seperti biasa kerana hukum sujud tilawah adalah sunat sahaja. Bahkan ada yang berpendapat rukuk itu cukup bagi menggantikan sujud tilawah. Ini pandangan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tak silap saya ya. Pandangan kedua, imam turun untuk sujud tilawah, kemudian bangun dan rukuk seperti biasa. Bagi setiap pergerakan itu ada takbirnya lah. Jadi imam turun sujud untuk sujud tilawah, kemudian bangun dan rukuk seperti biasa dan menyambung solat seperti biasa. Pandangan ketiga, imam turun untuk sujud tilawah, kemudian bangun dan membaca surah lain, kemudian barulah rukuk. Jadi ada 3 pendapat ya. Adapun apapun pilihan imam, tanggungjawab kita sebagai makmum ialah mengikuti imam. Jangan buat benda yang lain. Tambahan ketiga, jika imam membaca surah yang memiliki ayat sajdah di dalamnya, namun dia terlupa untuk turun sujud tilawah, katakan pagi Jumaat, solat subuh, dia baca surah As-Sajdah, dia seronok baca sampai ayat sajdah tu, dia terlupa, dia sambung lagi. Maka apakah caranya? Dia meneruskan solat seperti biasa tanpa sujud tilawah sebab dah terlupa. Kerana hukumnya adalah sunat, bukannya wajib. Jangan saya ulangi, jangan turun sujud tilawah kemudian. Maknanya dah baca ayat sajdah, dia lupa, dia baca dah 3-4 ayat, lepas tu baru dia ingat. Okey? Setelah berlalu beberapa ayat baru diingat, kemudian disujud. Jangan ya, kerana itu sudah dikira sujud bukan pada tempat yang patut sujud dan ia boleh menjejaskan status solat itu sendiri. Kalau dah lupa-lupalah, sebab hukumnya sunat sahaja. Dalam video saya yang tentang sujud surah sajdah dan sujud tilawah tu, saya dah sebut dah, sebahagian imam kita salah faham macam mana ke apa, mereka beranggapan membaca surah As-Sajdah pada pagi Jumaat itu wajib. Boleh? Tak nak kena baca juga. Kan, kalau subuh tu masuk lambat pun nak baca juga. Lalu mereka baca dengan sangat laju. Sebab mereka tahu kan makmum ada yang nak kena pergi pejabat apa semua tu. Jadi ini adalah satu bid'ah yang ini menganggap sesuatu yang sunat sebagai wajib. Padahal ia sunat sahaja, tak semestinya kena baca surah As-Sajdah pada solat subuh pagi Jumaat. Okey. Lebih lanjut sila rujuk video saya itu ya. Baik. Demikianlah yang dapat saya kongsikan berkenaan sujud tilawah atau nama lainnya sujud sajdah. Poin penting sebagai kesimpulan, meskipun hukumnya sunat, ingat ya, syaitan sangat benci kepada ibadah sujud. Maka jika anda membaca Al-Quran dan sampai ke ayat sajdah, berusahalah untuk sujud. Kalau datang bisikan, tak payah sujud lah, engkau tak tahu cara sujud lah, kau tak tahu bacaannya lah, ketahuilah itu daripada syaitan. Sebab dia dulu disuruh sujud, tak nak sujud. Dia pun bisik kepada kita anak Adam supaya jangan sujud juga. Kemudian cara sujudnya ialah mudah. Terus sujud dan baca Subhana Rabbiyal A'la. Terus sujud sahaja. Jangan diberat-beratkan dengan pelbagai syarat atau cara umpama solat atau bacaan yang panjang-panjang. Dibimbangi ia menjadi alasan untuk anda berasa malas untuk sujud tilawah. Tambah-tambah syarat tu akhirnya orang pun merasa malas. Ataupun rasa tak tahu. Ataupun aku rasa dah hafal tapi tak betul kan aku baca salah pula. Akhirnya dia tidak sujud langsung ya. Jadi inilah perkara-perkara yang ditambah-tambah ni akhirnya memberatkan dan menyusahkan umat. Umat akhirnya tidak sujud tilawah, syaitan yang menjadi gembira. Baik. Sehingga sinilah yang ingin saya kongsikan. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.